secara keseluruhannya hormati jirannya apa? Siapa boleh baca? Saya. Okey, Humaira. Tak duduk sini. Okey. Menunjukkan penghargaan, perhatian dan kesopanan terhadap individu atau keluarga yang tinggal berdekatan atau berhampiran dengan tempat tinggal kita. Ini melibatkan sikap hormat terhadap privasi mereka, hak mereka dan keperluan mereka. Apa yang dia katakan dengan privacy itu?
Kedua, bercakap dengan lemah lembut. Betul. Okey, kumpulan Aiman. Yang pertama, berbuat baik. Betul. Dan yang kedua, tidak menyakiti jiran. Betul. Memandangkan semua dah faham, siapa nak buat aktiviti? Saya. Kalau ni cikgu nak panggil-panggil kumpulan yang sama.
Dah habis. Semen. Saya tahu dah. Baiklah, cikgu bagi masa awak dalam berapa minit? 5. Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk awak bincang untuk lakonkan situasi tersebut. Anis, aku jadi orang tua, okey? Anis jadi Atul. Atul. Awak dah tahu ke awak punya situasi yang berlaku nanti? Dah, cikgu dah tahu. Dah bicara dah ke? Belum. Kejap ni. Dah ke? Dah cikgu. Dah siapa nak pergi dulu? Bukan Aiman. Ni. Yuni. Yuni ada nak pergi. Yuni. Yuni nak berlakon. Kejap cikgu nak maki. Sini tu. Boleh. Okey. Cikgu. Kan dah tutup. Kena tutup kan cikgu. Okey, bagi perhatian. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Atul. Macam ni sebelah lain ni. Dah sihat je. Nak pergi bagi mana ni? Pergi bazar. Macam ni boleh tak? Nak berapa? Nak 5 paket. 5 paket. 5 buku dah. Boleh. Dah duit. Masih elok tau. Okey, berdasarkan situasi tadi, cuba teka apa yang dia lakonkan. Menolong. Menolong. Membantu. Awak boleh tak? Bertegur siapa dengan dia? Spesifikkan lagi. Lagi? Oh, Beri salam. beri salam bersama jiran-jiran. Siapa yang jawab tadi? Ebi. Ada sikit. Terima kasih. Lagi sambungkan ya kat kumpulan tadi. Terima kasih, cikgu. Seterusnya kumpulan siapa nak? Anak. Ebi. Ebi dulu. Oh, ini untuk salai. Oh, cikgu Ebi boleh? Ebi Aiman boleh? Cikgu Aiman tak boleh. Okey. Aiman tak kisah cikgu. Wah, Ebi dengan pelakon. 1, 2, 3. Ah, aduh. okey ke? Oh, tak okey. Tak okey. Oh, ini nak ke sana. Ni, sekejap. Mana nak dulu?
elak memang tolong. Jom. Tahu. Okey, baiklah berdasarkan situasi tadi apa yang mereka lakukan? Menolong diri sakit. Betul, betul. Siapa yang jawab tadi? Yumni lah. Tapi yang maksud dia buat baik. Oh, Baru baik ke? Tapi betul lah. Betul juga. Sama je. Buat baik je. Bagi tepukan dekat kumpulan yang dengan Eti. Seterusnya kumpulan Maira. Yang dibuat Wow. Okey, apa situasi tadi? menolong dia dalam kesusahan. Oh, Okey, bagi tepukan. Okey, semua dah faham ke tentang apa yang kita belajar hari ni? Faham. Kalau semua dah faham, cikgu nak buat teka-teki. yeay. Boleh. Dia apa dia? Dapat Quizzes ke cikgu? tak? Kumpulan. Dalam kumpulan lagi Okey. Go. Oh my god. Okey, kumpulan satu. Siapa kumpulan satu? Saya. Cikgu nak kamu pilih salah satu sampul ni dan jawab soalan ni di hadapan. Oh, boleh. Berikan dua contoh perlakuan menghormati jiran. Sentiasa bersopan dengan jiran, menjaga tutur kata dengan jiran. Mana ada tak baik duduk. Cikgu saya dapat satu. Saya nak jadi. Kumpulan tiga. Ada saya di sebelah. Ui, ada empat lah. Tak boleh. Tak ada salah tu. Sini dia jawab soalan ni. Mana nak warna apa? Yang mana? Apakah kepentingan menghormati jiran? Suasana jiran menjadi harmoni. Okey, betul. Wah, ada kumpulan saya tu. Wah, dapat hijau jalan. Yang terakhir kumpulan dua. Berikan contoh menghormati jiran yang boleh diamalkan. Memberi salam. Tepat. Boleh lah, boleh. Okey, sekarang kita punya pembelajaran dah habis. Jadi, cikgu nak dua orang wakil untuk bagi kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini. Cikgu dia bagi. Boleh? Okey. Saya dulu cikgu. Okey, bangun. Apa yang saya dapat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Umairah binti Hamzah. Hari ini saya akan memberikan refleksi tentang makro teaching yang telah saya jalankan. Baiklah, pertama sekali dalam pelaksanaan makro teaching ni, pertama sekali yang dapat saya kesan beberapa kelemahan, kekuatan dan juga mungkin cadangan penambahbaikan yang boleh saya lakukan dari semasa ke semasa bagi memastikan saya punya pembelajaran di dalam kelas dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Baiklah, pertama sekali saya akan mulakan dulu dengan kekuatan yang dapat saya kesan sepanjang pelaksanaan makro teaching yang telah saya jalankan. Pertama sekali, sebelum memulakan proses PDP saya telah melaksanakan perancangan yang rapi untuk melaksanakan makro teaching ini dengan penyediaan RPH, iaitu daripada set induksi, langkah 1, langkah 2 dan penutup. Kemudian saya telah memilih beberapa kaedah pembelajaran dari segi pendekatan, strategi, kaedah dan juga teknik. Baiklah, bagi set induksi, saya telah menayangkan sebuah video animasi yang berkaitan dengan tajuk saya, iaitu Hormati Jiran. Daripada video yang ditayangkan, murid-murid perlu meneka apa yang akan mereka pelajari. Daripada apa yang saya lakukan, saya dapati bahawa perkara ini dapat merangsang pemikiran murid-murid untuk lebih tertarik dengan tajuk yang akan mereka pelajari. Contohnya macam mereka akan apa yang mereka lihat di dalam video itu, mereka akan tertanya-tanya dan akan menyebabkan motivasi mereka akan meningkat untuk meneruskan sesi pembelajaran pada hari itu. Manakala bagi langkah 1 pula, saya meneruskan dengan penerangan saya berkaitan dengan contoh perlakuan untuk menghormati jiran. Di sini saya telah menunjukkan video yang melibatkan contoh-contoh perlakuan untuk menghormati jiran. Contohnya macam dari segi cara bertutur dengan jiran, cara beradab dengan jiran, cara yang boleh murid amalkan untuk menghormati jiran. Dan juga saya telah menerangkan cara-cara tersebut kepada murid. Kemudian untuk mengukuh kefahaman murid, saya telah membahagikan murid kepada 3 kumpulan dan meminta murid untuk mencantumkan kepingan gambar, iaitu puzzle, untuk menjana idea mereka dalam bentuk satu situasi contoh perlakuan menghormati jiran. Seterusnya, saya juga telah meminta kumpulan untuk menuliskan contoh perlakuan menghormati jiran yang mereka ketahui ke dalam bentuk peta minda di hadapan kelas. Daripada aktiviti yang saya lakukan ni, saya dapati bahawa kaedah ini dapat mengasah pemikiran murid untuk lebih memahami tentang apa yang mereka pelajari pada hari tersebut. Baiklah, bagi langkah 2 pula, saya telah mengajar murid tentang cara-cara untuk menghormati jiran. Cara-cara menghormati jiran ni saya telah terangkan satu demi satu tentang apa yang mereka boleh lakukan, dan juga saya juga menunjukkan gambar situasi yang dapat mereka bayangkan bagaimana situasi untuk menghormati jiran tersebut. Jadi daripada gambar yang mereka lihat dan apa yang saya terangkan, saya dapati bahawa mereka dapat memahami tentang cara-cara untuk menghormati jiran dengan lebih jelas. Hal ini kerana pelajar saya lebih memahami apa yang mereka pelajari dalam bentuk visual, di mana mereka dapat menggambarkan apa situasi yang berlaku dengan tayangan gambar yang saya tunjukkan. Untuk aktiviti di langkah 2 pula, saya telah membahagikan murid juga kepada beberapa kumpulan dan meminta murid untuk melakonkan situasi yang telah mereka pelajari di hadapan kelas, dan rakan-rakan mereka yang lain perlu meneka apa yang kumpulan yang lain lakonkan di hadapan. Ini dapat mengasah pemikiran murid dan juga dapat menempatkan murid di dalam situasi untuk menghormati jiran itu. Baiklah, untuk aktiviti makro teaching yang telah saya laksanakan ini, saya telah menggunakan pendekatan,
strategi, kaedah dan teknik. Baiklah, dari segi pendekatan yang telah saya gunakan ialah pemupukan nilai. Pendekatan pengajaran ini merujukkan kepada cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran kepada murid. Pendekatan pengajaran ini dapat divariasikan bersesuaian dengan tujuan pembelajaran, pembentukan karakter murid dan juga bahan pelajaran dalam konteks pembelajaran. Seperti yang saya kata tadi, pendekatan yang telah saya pilih ialah pemupukan nilai. Dalam makro teaching yang telah saya jalankan, pemupukan nilai yang telah saya terapkan ialah nilai hormat menghormati, di mana murid belajar cara untuk menghormati orang-orang yang tinggal di sekeliling mereka, iaitu jiran mereka. Apa yang dapat saya lihat daripada proses PDP yang telah saya laksanakan ialah saya dapat memupuk nilai hormat menghormati dalam diri pelajar saya, di mana daripada set induksi hinggalah ke penutup, saya dapati bahawa mereka sentiasa menghormati jiran mereka berdasarkan sesi soal jawab yang telah saya lontarkan kepada murid saya. Contohnya, terdapat pelajar India dan pelajar Melayu. Mereka berlainan kaum. Jadi mereka di dalam kelas juga mereka dapat memupuk sikap hormat menghormati itu walaupun mereka berlainan kaum. Untuk yang seterusnya iaitu strategi. Bagi strategi yang telah saya gunakan ialah strategi pemusatan murid, di mana strategi pemusatan murid ini saya hanya bertindak sebagai fasilitator dan murid akan bergerak secara aktif untuk melangsungkan proses PDP tersebut. Apa yang dapat saya lihat daripada strategi pemusatan murid yang telah saya lakukan ini ialah semua murid terlibat aktif dalam sesi pembelajaran yang telah saya lakukan. Contohnya macam aktiviti mencantumkan kepingan gambar. Di situ saya dapat lihat murid bekerjasama untuk menyelesaikan gambar yang telah mereka dapat untuk menghasilkan satu situasi cara menghormati jiran. Tetapi antara kelemahan yang dapat saya kesan berdasarkan strategi pemusatan murid ni disebabkan murid yang ramai, guru perlu memberi perhatian yang lebih baik terhadap murid. Iaitu guru perlu memberi perhatian terhadap setiap kumpulan agar murid dapat melaksanakan aktiviti dalam proses PDP itu dengan lebih baik. Cadangan penambahbaikan yang saya dapat terapkan dalam kelas saya ialah di mana saya perlu menyusun kembali susun atau kerusi dan meja agar mereka dapat membentuk kepada satu kumpulan dan satu kumpulan, supaya lebih senang untuk saya perhatikan bagaimana proses mereka bekerja semasa di dalam kelas. Hal ini kerana mungkin terdapat pelajar yang bergerak aktif dan ada juga pelajar yang mungkin hanya menumpang terhadap apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Dari segi teknik pula, teknik yang telah saya terapkan dalam proses makro teaching saya, proses pembelajaran saya ialah teknik gamifikasi. Teknik gamifikasi ni merupakan salah satu teknik yang menerapkan elemen game dalam pembelajaran. Teknik ni sangat membantu dalam menarik perhatian murid, di mana murid lebih cenderung untuk belajar menggunakan permainan berbanding proses pembelajaran yang berasaskan buku dan papan putih sahaja. Baiklah, bagi proses PDP saya, gamifikasi yang telah saya lakukan ialah permainan mencantum kepingan gambar dan juga permainan haluan misteri, di mana murid perlu mencabut nombor dan mereka
nombor yang mereka dapat itu mereka perlu lakonkan untuk mendapatkan hadiah. Bagi saya, teknik gamifikasi ni sangat membantu dan sangat berkesan untuk diterapkan dalam proses PDP sebab teknik ni dapat membantu pelajar untuk lebih fokus di dalam kelas dan meningkatkan daya saing mereka terhadap murid-murid yang lain. Hal ini kerana teknik gamifikasi ni menyediakan ganjaran yang perlu diperolehi oleh pelajar dan ini dapat meningkatkan semangat mereka dan motivasi mereka dalam proses PDP. Bagi kelemahan yang dapat saya kesan bagi gamifikasi yang telah saya jalankan ni, tidak semua murid berpeluang untuk untuk memainkan permainan yang telah saya sediakan. Jadi terdapat segelintir murid yang apabila tidak dapat memainkan permainan itu, mereka jadi kurang bersemangat kerana tidak mempunyai peluang untuk tampil ke hadapan. Hal ini disebabkan oleh permainan itu yang terhad dan memerlukan masa yang agak lama untuk diselesaikan jika melibatkan semua murid. Jadi cadangan penambahbaikan yang dapat saya lihat, mungkin saya perlu menyediakan permainan yang dapat melibatkan semua murid secara menyeluruh dan mungkin mereka dapat bergerak secara bersama-sama dalam satu kumpulan tetapi melibatkan peranan masing-masing. Mungkin perkara seperti itu boleh menambahkan fokus pelajar dengan lebih lagi dan mungkin murid akan tidak rasa terasing kerana semua murid mendapat peluang yang sama dalam memainkan permainan yang saya sediakan. Baiklah, yang terakhir sekali ialah kaedah. Kaedah yang saya terapkan dalam makro teaching saya ini ialah kaedah berkumpulan. Tujuan saya menerapkan kaedah berkumpulan ini ialah untuk melatih murid-murid saya dalam teknik mereka untuk berkomunikasi, berkongsi idea dan dapat mereka mengembangkan idea untuk menghasilkan sebuah idea yang lebih baik atau hasil pembelajaran yang lebih baik. Bagi kaedah ini, saya telah meminta murid-murid saya untuk membentuk 3 kumpulan. Kemudian mereka perlu duduk di dalam kumpulan. Kaedah berkumpulan ni bagi saya sangat penting untuk mereka memupuk hubungan baik dengan ahli kelas mereka dan dapat membina proses komunikasi yang baik. Di samping mereka dapat mengembangkan idea mereka. Akan tetapi terdapat juga beberapa kelemahan yang dapat saya kesani, di mana dalam aktiviti berkumpulan ni terdapat murid yang aktif dan terdapat juga murid yang hanya mengambil nama, di mana mereka hanya mengharapkan ahli kumpulan yang lain untuk menyelesaikan aktiviti dalam proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Bagi cadangan penambahbaikan yang boleh saya laksanakan untuk kaedah berkumpulan ni, mungkin saya boleh membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan memberikan tugasan yang boleh dilaksanakan secara individu, di mana murid mempunyai peranan masing-masing di dalam satu kumpulan tersebut. Ini bertujuan supaya tiada murid yang hanya menumpang tentang hasil kerja yang rakan mereka hasilkan, tetapi ini bertujuan untuk memastikan setiap murid mempunyai peranan dan dapat mengembangkan idea, mengeluarkan idea mereka dan apabila dikongsi idea tersebut dapat mencetuskan satu pembelajaran yang baharu. Secara keseluruhannya, apa yang dapat saya lihat sepanjang proses PDP saya, sebenarnya terdapat pelbagai kaedah, cara, strategi yang boleh diterapkan oleh guru bagi memastikan keberkesanan proses PDP-nya. Contohnya seperti penetapan pendekatan, strategi, teknik dan kaedah yang telah saya terangkan sebentar tadi. Tetapi keempat-empat ini perlulah bersesuaian dengan apa yang guru hendak
ajarkan kepada murid agar perancangan kelas dapat dirancang dengan rapi dan teratur. Sebagai seorang guru, kita ni perlu membuat persediaan awal sebelum mengajar. Contohnya mencari bahan bantu mengajar yang sesuai, yang dapat memberi keberkesanan yang tinggi dalam proses PDP tu, serta bahan yang digunakan itu sesuai dan boleh diterima oleh murid. Sekiranya guru melaksanakan perkara-perkara tersebut, ia dapat merancang kelas dengan lebih teratur dan mungkin dapat melahirkan murid yang lebih memahami tentang apa yang mereka pelajari dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti nilai, jika guru tidak merancang tentang topik yang mereka pelajari secara berkesan, mungkin murid tidak dapat mengaplikasikan atau menerapkan nilai-nilai tersebut dalam diri. Akan tetapi, jika guru pandai dan bijak dalam mengatur dan merancang cara untuk menyampaikan nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam diri murid, mungkin guru akan dapat melahirkan seorang murid yang bernilai tinggi dan berbudi pekerti. Secara kesimpulannya, sebagai seorang guru, kita perlulah bijak dalam merancang proses PDP dan perlu mengetahui apa yang diperlukan dalam pembelajaran murid untuk menjadikan murid sebagai seorang insan yang berguna. Sekian, terima kasih.